Assalamualaikum semua, apa khabar? Wah, seminggu lebih aku tak keluarkan video untuk channel ZTV ni. Okay, just aku nak inform dengan korang. Berapa hari yang lepas aku dapat jemputan daripada JSC untuk attend satu event yang agak besar lah, iaitu satu program yang dipanggil Jom Support Local. Okay, so Jom Support Local ni adalah kerjasama di antara 4 syarikat. Okay, kalau tak silap aku, syarikat ini yang terlibat adalah Multimedia, GSC, Astro dan juga Six Fun Media. Okay, so diorang ni ada collaborate untuk produce lebih kurang dalam 6 filem lah semalam. Okay, yang bakal ditayangkan pada tahun ini. Di mana 5 filem tu kalau tak silap aku dah siap diorang shoot, tunggu masa untuk tayang, dan satu filem lagi diorang bakal shoot pada bulan depan. So event diadakan pada 6 April, kalau ikut pada aku shoot ni, iaitu semalam lah. Location dia dekat GSC Mid Valley. Aku dah lama tak pergi GSC Mid Valley. Bukan apa, GSC Mid Valley kau tahu lah, nak parking memang payah. Aku sampai sana pun aku nak cek parking je 20 minit pusing. Kau tahu lah Mid Valley kan, tempat dia memang pack lah. So walaupun sekarang ni kita dalam zaman pandemik baru buka, tapi I'm glad lah. Aku betul-betul happy tengok kawasan tu meriah. Ada banyak aktiviti ekonomi kat situ lah. Okay, so kalau semalam ni event tu dia agak besar sebab dia ada tetamu terhormat lah, iaitu General Tan Sri Datuk Haji Effendi bin Buang daripada TUDM Panglima Angkatan Tentera. Okey, lepas tu ada satu lagi, General Tan Sri Akbal bin Haji Abdul Samad, TUDM juga. Okey, kalau kau tahu kenapa tetamu VVIP ni dijemput adalah untuk launching juga filem yang semalam tengok kat sosial media menjadi perbualan hangat lah, yang mana penggemar filem-filem tempatan, iaitu filem Air Force The Movie, Selagi Bernyawa. Okey, so itu filem yang bajet besar lah. Bercerita tentang bajet besar, aku teringat lagi satu quote kata-kata daripada director Muhammad Khalid. Masa aku interview dia untuk bual filem, kata-kata tu ada kot dalam bual filem, tak silap aku bahagian 2 lah. Okey, yang mana dia kata pada tahun 60-an, okey, masa tu diorang dah muncul tau, televisyen tau. Masa tu televisyen memang dah betul-betul hangat lah. Kalau macam kita zaman sekarang ni, laman streaming kan, okey, macam Netflix apa semua viral, semua orang duk pakai kan. So maka orang kurang sikit lah nak tengok mainstream media ataupun nak pergi tengok wayang. Lebih-lebih lagi zaman pandemik. Okey, tu pada tahun 50-an dan 60-an tu, okey, dekat US diorang isi rumah ni mula dipenuh dengan televisyen tau. So dia menyebabkan orang-orang kat US ni dah mula berkurangan tengok wayang, pergi ke panggung. So apa yang terjadi? Syarikat-syarikat besar kat sana, diorang labur projek-projek filem mega. So maka keluarlah filem-filem mega masa tu yang kita tengok pelakon dia, production dia sangat besar, macam cerita Ben-Hur, macam cerita Cleopatra, okey, macam cerita The Ten Commandments. Okey, lepas tu macam filem-filem besar yang betul-betul hebat lah. Macam kalau belah British pula, macam filem Battle for Britain. Okey, so tujuan dia orang buat filem-filem yang mega ni, sebab zaman tu orang kata kenapa kena buat filem mega? Sebab bagi dia orang filem-filem ni boleh menarik sejumlah audien kembali ke panggung. So which is benda tu, filem-filem yang aku sebutkan tadi tu kebanyakannya, hampir semuanya adalah box office lah pada ketika tu lah. Jadi itulah yang diberitahu, satu info yang diberitahu oleh Cik Muhammad Khalid kepada aku, which is aku rasa make sense lah, untuk menggalakkan orang ramai kembali ke panggung dan terutamanya menyokong filem-filem tempatan. Aku rasa langkah untuk menayangkan filem berbajet besar seperti Air Force The Movie ni adalah satu tindakan yang bagus lah. Sebelum aku pergi ke Air Force The Movie, aku nak cerita sedikit. Okay, pada masa tu aku sampai lebih kurang dalam 2.30. So lepas aku dah sign in media, dapat satu pelekat media first time lah jadi orang kata apa, pergi sebagai press lah. Sebelum ni ada satu pernah tonton cerita Salkau kan, yang which is aku pergi last dulu kan. Okey, tapi kali ni bezanya pergi betul-betul sebagai press, daftar sebagai press dan duduk bersama-sama dengan press lah.
kelakar kan. YouTuber kecil macam aku kan. So bagi aku satu penghormatan yang cukup besar lah. Okay, just nak share macam mana aku boleh dapat jemputan ni. Okay, first of all aku nak shout out. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Zaflog daripada Pure Pixel. Okay, sebab dia share aku punya kontak ZTV kepada JSC lah. Okay, so aku ucapkan terima kasih kepada Zaf dan terima kasih juga kepada JSC kerana sudi jemput aku lah untuk merasai launching event Jom Support Local ya. Just nak share dengan korang, aku tak pernah jumpa Zaf sebelum ni. Okay, aku contact dia pun berdasarkan orang kata apa, fellow YouTuber. Yang mana aku minta nombor kontak dia dekat dia punya Twitter lah. Aku perkenalkan diri aku. Masa tu aku mula-mula start ZTV. Video ke berapa kan, tak silap aku video ke 3 ke apa, ulasan aku cerita. Kalau tak silap aku filem Jebat. Aku share dengan aku call ya. Okay, just perkenalkan diri, Aizaf, saya ZTV, saya buat channel baru, niche yang sama. Okay, so just kenal-kenal dengan dia. Lepas tu dia share dia punya contact number, so kita orang WhatsApp lah. So banyak jugalah aku tanya sepanjang aku kenal dengan dia melalui WhatsApp. So banyaklah kata apa input macam mana nak jadi YouTuber, okay, macam nak mulakan, dia share experience dia kepada aku. Okay, dia memang tak kedekut ilmu lah, bagus lah dia. Okay, so actually event semalam tu first time aku jumpa lah. So orang ni pun nice. Okay, aku borak-borak dengan dia. Kalau kau ingat dia tu macam ganas-ganas kan dekat channel dia kan, selalu mencarut ke apa kan. Tapi bagi aku orang dia tak macam tu sebenarnya. Orang dia relax steady orang dia, which is nice lah. Very good, humble lah orang dia, bagus. Dan aku ada ajak dia buat satu ajak dia buat satu konten lah dengan dia lah. Kalau tak silap aku nak buat satu segmen baru, iaitu sebelum ni aku pernah buat bual filem kan. Jadi aku ingat aku nak buat bual YouTuber lah. Since YouTuber ni diorang ni shoot video. Okay, macam aku cakap lah, shoot video. Lepas tu actually kau macam production kecil yang keluarkan satu konten dekat YouTube tau. Walaupun dia tak besar, tapi at least something lah. So aku cadang dengan dia, aku nak buat macam tu dengan dia. Hampir sama juga macam seolah buat filem, which is dia agree, Alhamdulillah. Dan aku akan set masa dalam masa terdekat nanti dengan dia, mungkin next week kot. Tengok dia punya masa lah, free macam mana. Mungkin aku akan pergi ke Seremban nanti lah, untuk aku jumpa dia. Lepas tu kita akan shoot buat YouTuber lah. So buat YouTuber episod Zaf tu aku rasa just tak cerita pasal apa-apa, just cerita pasal dia je, macam mana dia set up, okay, macam apa equipment yang dia pakai, equipment dia mula-mula pakai macam mana, lepas tu dia punya pengalaman dia, apa episod-episod yang dia suka. So benda-benda macam tu aku rasa best kot untuk kita share kat korang semua nanti okay, so mungkin lah, itu mungkin first, so far dia agree. Aku rasa dia suka kot dengan idea tu kot. So aku rasa it's a honor lah kepada dia lah. So lepas dia mungkin aku akan cari YouTuber lain yang famous sama macam dia. Okay, mungkin tengoklah. YouTuber ni pun dah boleh dikira selebriti kat diorang ni kan. Masyuk-masyuk kat diorang ni. Okay, kita terus saja kepada event. Okay, dekat sana pada pukul 3 dah mula start. Okay, dia ada cerita tentang beberapa filem lah yang ada orang cerita kan. Antara filem yang pertama yang dia perkenalkan pada kami adalah filem Biko. Okay, filem Biko ini adalah arahan daripada Tang B. Okay, Tang B ni dia banyak mengarahkan filem-filem Cina, filem-filem berbahasa Cina, lokal punya lah, keluaran tempatan lah. Contohnya seperti Kepong Gangster 2. Lepas tu dia ni juga adalah director cerita Lee Chong Wei. Memang good director lah. Cerita Biko ni adalah sebuah filem yang orang kata apa, filem dia drama lah, mengenai suatu budak kecil yang bernama Biko ni. Dia ada masalah family So bahasa pelakon dia, kalau kita bertengok kat sini, bahasa pelakon dia terdiri daripada Azril Ismail, memegang watak sebagai Izwan, dia jadi hero dalam filem tu. Lepas tu ada Baby Shima yang memegang watak sebagai Sarah. Lepas tu ada pelakon Sarah Ali, bukan nama Sarah tadi tu, okey, memegang watak sebagai Sherry. Lepas tu Josiah Hogan, dan pelakon cilik pelakon kanak-kanak yang bernama Syed Irfan yang memegang watak Biko, iaitu tajuk utama filem ni. Betul pengarah. Seterusnya Azril, rasanya Azril, untuk watak bapa ni rasanya macam mana? Okey, boleh cerita sikit pengalaman? Okey. Saya memegang watak sebagai Izwan. Okey, Izwan ni bapa kepada Biko.
Okay, dia memang dah basically cerita dia Izwan ni pernah berkahwin. So Baby Shima is my wife. So tapi kita orang divorce after that sebab ada hal family. And then Biko ni saya jaga dari kecil. So maknanya tapi dia ni Izwan ni kira macam dia membawa lori, dia kira driver lori. So dia nak menjaga Biko ni macam-macam sebab kita orang kena halau. Sebab macam saya sendiri, saya terbesar saya kena bawa motor untuk cerita ni. Which is pengalaman saya dalam cerita ni adalah lebih kepada saya ada teraksidentkan motor yang disewakan tu. Faham? Jadi tapi alhamdulillah lah director saya dengan producer saya okey. So filem Biko ni dia punya tayangan dia adalah pada bulan 6 nanti lah. So kalau korang nak tengok, boleh lah tengok. Aku pun actually daripada dia punya footage teaser yang dia orang share, aku memang looking forward lah untuk tengok filem ni lah. Okay, kita move kepada filem kedua yang diperkenalkan kepada kita, iaitu filem Rasuk. So filem Rasuk ini adalah sebuah filem arahan daripada James Lee. So James Lee ni adalah pengarah yang agak lama lah kat Malaysia lah. Okay, mungkin ramai tak kenal. Just aku nak share antara filem-filem arahan dia. Contohnya macam filem Tolong Awet Aku Pontianak. Ingat tak filem tu? So antara barisan pelakon untuk filem Rasuk ini, okay, terdiri daripada Alif Sata yang memegang watak sebagai Ustaz Nazmi. Dia jadi ustaz ke ni, Alif Sata. Lepas tu ada Ikmal Amri, ada Elisha Sanda. Elisha Sanda ni adik kepada Fasha Sanda tu. Okay, lepas tu Taufik Hanafi dengan Ai Floor 88. Dia punya vokalis Floor 88 Ai ni. Okay, just simple synopsis dia. Okay, filem ni adalah filem dia genre seram. Okay, tajuk pun Rasuk. Okay, just nak share, ini adalah filem zombie. Kenapa zombie? Apa kena zombie dengan Rasuk kan? Macam kita tahu standard lah. Zombie ni biasanya siapa yang jadi zombie ni disebabkan dia berjangkit dah. Dia lebih kepada macam benda-benda chemical, salah ubat apa semua lah, yang betul. Sampai dia bertukar menjadi zombie. Okay, untuk kali ni, zombie ni bukan macam ni. Zombie ni, siapa yang jadi zombie ni disebabkan kena rasuk. Cabaran kedua is like di Malaysia memang dah ada filem genre zombie, tapi kebanyakan dia kalau tak salah kan dia mempunyai elemen-elemen komedi. So I think in a way Rasuk is sebuah filem genre zombie di Malaysia yang serius, thriller, yang tak ada elemen-elemen komedi atau kelakar. Well, alhamdulillah diuji pada tahun tu. In fact, bila terkesan dengan COVID-19 tu, we had to delay a bit the shooting sebab nak mengikut masa Ali habis quarantine. Tapi memang tak ada masalah, we just jump back straight into shooting. Macam James cakap tadi, the whole movie is about macam mana student-student ni kena rasuk dalam satu malam. So kita nak shoot dalam jangka masa tu, kita orang kena hadap malam ke pagi, malam ke pagi, malam ke pagi. Sampai kita orang pun dah punya body clock pun dah tak tahu berjadi dah. 100 episodes before. Jadi chemistry antara Alisha dengan Ikmal Amri sangatlah mudah sebab kita orang dah memang rapat sebelum ni. Dan dalam cerita ni kita orang menjadi adik-beradik, ada 3 twins. So kita orang dah tahu macam mana nak play our character and it was fun. Tak kacau masa? Sebenarnya saya dengan wife dah prepare perkahwinan before kita orang shooting lagi. Dan masa shooting tu preparation dah tinggal dalam 10% je, alhamdulillah. Saya pegang pada satu je, bila kita nak buat benda baik, Allah akan bantu. Untuk filem Rasuk ni, okay, dia akan keluar nanti pada sekitar quarter 3 ataupun quarter 4 untuk tahun 2021 ni. Okey, untuk filem ketiga yang diorang perkenalkan kepada kita orang, iaitu adalah filem Wayang Puaka. Okey, filem Wayang Puaka ni aku ada nampak juga ada beberapa perbincangan yang dikongsikan dekat channel-channel, dekat grup-grup perfilman dekat Facebook. Okey. So, Wayang Puaka ni adalah filem found footage. So, pelakon dia memang pelakon tak terkenal. Okey, filem, nanti aku cerita pasal pelakon dulu. Okey, filem ni diarahkan oleh Zulkarnain Azhar. Kalau korang tahu siapa Zulkarnain Azhar ni, dia ni adalah director filem Air Force, the movie tu. Dia juga adalah pengarah filem Wayang Puaka ni. Bagus, dia punya masyuk sikit lah. Dua projek dia. Okey, filem ni akan ditayangkan sekitar quarter 3 hingga quarter 4 juga, sama dengan filem tadi yang aku sebut tu.
Okay, so barisan-barisan pelakon ni, barisan pelakon ni diorang ambil barisan pelakon yang tak terkenal. Ada yang first time berlakon. Okay, kebanyakannya ada yang daripada background teater, ada student, aku tak pastilah. Tapi diorang ni memang pelakon yang tak terkenal. Tujuan dia ada bagi tahu kerana dia nak nampakkan benda ni realism. Kalau ada pelakon kita dah tahu ni macam ni. Tapi kalau pelakon tu tak terkenal apa semua, nampak kita boleh rasa benda tu seolah-olah macam pengalaman yang real lah. So itu dia punya daripada explanation daripada Zulkarnain Azhar ni. Okay, saya Zulkarnain Azhar untuk sebagai pengarah lah. Jadi untuk filem ni saya seorang je atas stage ni. Ada sebab dia lah. Sebab apa tu? Okay. Terus menyampur. Okay, sebab untuk filem Wayang Puaka ni, lahirnya idea untuk filem ni kita nak buat kelainan sedikit kerana saya tak idea ni muncul kerana satu peristiwa yang terjadi pada tahun 50-an. Okay, so untuk filem keempat yang dia share kepada kita, iaitu adalah filem yang bernama filem Rumah Maduku Berhantu. Ini adalah daripada pengarah yang tersohor, iaitu Datuk Profesor Dr. Abdul Razak Haji Muhyiddin. Pengarah yang mengarahkan cerita Selamat Hari Tak Jadi tu. So barisan pelakon dia terdiri daripada Rita Rodaini, ada Saiful Apek, itu ada beberapa pelakon yang lain lah. Pada kami di sini untuk menjayakan satu lagi filem Rumah Maduku Berhantu. Kelainan cerita ini kalau kita lihat di Malaysia, angka penceraian semakin membimbangkan. Setiap tahun makin banyak kes-kes cerai berlaku dan salah satu daripada faktor penyumbang kepada penceraian adalah kedaifan dan juga tidak mengerti apa yang dibuat oleh diri sendiri. Jadi kita jadikan konsep cerai ini sebagai satu daripada tema bagi cerita ini dan bagaimana perceraian ini membawa kepada berlakunya komedi dan sebagainya. Kalau kita lihat walaupun isunya adalah sesuatu yang agak heavy, tetapi menjadikan yang heavy itu secara komedi akan memberi kelainan dalam persembahan cerita. Seperti cerita sebelum ini saya pernah mencoba, macam Mami Jarum misalnya, isu fitnah, isu mengumpat merupakan isu yang berat. Tapi apabila disampaikan secara bersahaja, secara komikal, dia menarik perhatian. Maka itulah kelainan yang cuba dibawa menerusi Rumah Maduku. Sorry, dia tak sharekan kita dia punya teaser dia. Okey, lepas tu filem yang kelima yang diberitahu yang diperkenalkan kepada kami adalah bertajuk filem Tiga Janda. Filem Tiga Janda ni diarahkan oleh pengarah baru. Ini adalah filem directorial debut dia, yang bernama director ni bernama Hairul Anwar. So dia diperkenalkan diri dia pada hari itu. Dia ada ceritakan dia punya background dia lah. So lepas tu kita dah habis diperkenalkan 5 filem tu. Lepas tu diorang break dulu lah. Kita break dulu dalam lebih kurang 15 minit. Aku pun tak keluar. So selepas habis break tu, main event dia yang kita tunggu-tunggulah, iaitu diperkenalkan filem yang bertajuk Air Force The Movie, Selagi Bernyawa. Filem ini diarahkan oleh director, 2 orang director actually, iaitu Zulkarnain Azhar, director cerita Wayang Puaka tadi, dan seorang lagi Frank C. Frank C ni dia pernah terlibat dengan pembikinan filem Pascal, lepas tu filem Operation Mekong, lepas tu Operation Red Sea. Yang dua, Mekong dengan Red Sea ni bukan filem terbitan tempatan lah. Daripada background ni aku nampak dia memang pengarah yang experience buat tactical perang. Mungkin dia ni experience buat shot-shot yang cantik untuk filem-filem perang lah. So dia collaborate bersama menjadi pengarah bersama dengan Zulkarnain Azhar. So filem ni ditulis skrip dia kali ni ditulis oleh O.P. Haris, Peter Toyat dan director tu sendiri Zulkarnain Azhar. So dia punya tempoh penggambaran dia, tempoh syuting dia adalah 76 hari. Agak lama lah. Sebab tak silap aku masa tu ada involve sekali dengan, dia ada terhenti disebabkan disebabkan dengan PKP 1.0. PKP yang first pada awal tahun lepas. So bila dia buka yang kedua tu baru dia habiskan syuting sikit lah. So that's why dia ambil masa yang agak lama lah. Tapi akhirnya filem ni berjaya disiapkan juga. So antara barisan pelakon untuk filem Air Force ni adalah Aiman Hakim Reza,
Okey, yang menjadi terajuk utama dia, poster dia pun dah ada muka dia. Okey, yang memegang watak sebagai Zafran. Lepas tu Datuk Adri Putra yang memegang watak sebagai Adnan. Okey, aku tengok dia punya action dia, Datuk Adri Putra ni memang convincing lah. Aku rasa ada duo lah, experience versus rookie lah, macam tu lah. Okey, lepas tu ada Nasty, aku punya favourite actor aku, yang memegang watak sebagai Adib. Lepas tu ada Luqman Hafiz. Luqman Hafiz ni hero cerita Ola Bola tu, yang memegang watak sebagai Gaban. Okey, Gaban kan. So aku tak tahu dia mungkin watak dia ni mungkin ada watak-watak lawak sikit lah, watak komedik. Okey, so kita roll footage dulu untuk sesi pengenalan filem Air Force, dan sekali dengan sedutan teaser dia. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi saya bernyawa, saya sentiasa berjuang untuk beraksi di layar perak. Dan pada masa yang sama juga, layar perak merindukan saya. Okey, bagi saya, preparation saya untuk karakter Adib ni, saya banyak membaca dan mengulang kaji skrip, dan saya juga banyak bertanyakan kepada anggota-anggota Paskau tentang pengalaman mereka supaya saya boleh relatekan lagi dengan karakter Adib. Dan dari segi fizikal pula, kami barisan pelakon telah dihantar ke Camp Paskau di Jugra. Kali ini sebabnya kami membawa, macam saya sendiri seorang Paskau membawa watak sebagai seorang marksman, mewujudkan hubungan rapat di antara Paskau yang lain, iaitu macam ni Sarjan Tuai dalam cerita Air Force. Jadi saya ada pergaduhan sedikit dengan beliau di dalam cerita ini. Dan benda tu dia terbawa-bawa sampai keluar. Dan nasib baik ada referee kat situ, si Anas dengan si Sarah ditolong damaikan. Sebabnya masing-masing kat sini nak cuba yang bahagian terbaik dekat layar perak sebab nama Paskau yang kami bawa. Jadi harapnya sebenarnya overwhelmed bila tengok tadi beremang bulu roma. Terkejut dengan hasil yang dapat kita buat. Terima kasihlah kepada pihak TUDM kerana banyak membantu daripada segi teknikal dan visual. Tanpa korang mungkin benda ni kita dapat jadi. So, macam mana? Guys, harap satu hari nanti filem ni boleh saing-saing dengan filem Pascal lah. So, aku tak pasti berapa dia punya kos dia. Dia punya kos sebab dia tak mention berapa jumlah kos dia. Okay, just aku nak inform korang. Aku ada berjumpa dengan pengarah Zulkarnain Azhar ni masa sesi makan-makan lah. Aku ada ajak dia untuk buat konten sesi bual filem dengan dia. Macam kita pernah buat dulu dengan Muhammad Khalid dan Azim Osman. So dia suka lah. Nanti insyaAllah aku akan seal secepat mungkin. Mungkin tak silap aku tak tahu hari apa, sama ada aku ada free masa hari Jumaat ni, Ahad ataupun Isnin, 3 hari ni. Zaf pun lebih kurang tu juga nak kena buat. So agak busy. So korang semua jangan lupa nantikan segmen bual filem bersama director Zulkarnain Azhar ni. So lepas ni aku akan keluarkan ulasan filem Mortal Kombat. Aku tak sabar, ramai tak sabar nak tengok filem Mortal Kombat. So lepas Mortal Kombat, aku akan keluarkan ulasan ada satu filem hantu Indonesia yang aku tengok selepas pada event ni lah. Tu nanti aku keluarkan selepas review tu, aku keluarkan selepas aku keluarkan review cerita Mortal Kombat tu nanti
Terima kasih kepada semua kerana sudi tonton video ni. Okay, so korang jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan yang paling penting sekali tekan loceng notification tu. Korang memang terbaik. Okay, kita jumpa lagi dalam video-video di ZTV di masa akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.